Assalamualaikum daerah Tutong, penyampai daerah Tutong Ernie Sofina Mustafa. Apa kabar Ernie hari ini Ernie? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami semua yang bertugas dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah. Ernie, kalau saya bercakap mengenai daerah Tutong, banyak pula yang terfikir dutaan ni, tapi satu yang paling menyerlah lemutak yang dipikirkan apa masa ni Apa tu? Apa tu nah? Time perut lapar ni lagi apa tu nah? Sarapan pagi hari ni apa? Bukan, kalau sarapan daerah Tutong yang famousnya Pak, cukup terkenal dengan pulut panggangnya ni Ernie. Ernie sudah makan? Sudah sarapan Ernie? Alhamdulillah ya, baru je kemarin sarapan dengan pulut panggang. Nanti mengantar kemari Shernia ni. Ini tahu di mana untuk menemui kami ya. Kami berada di Studio 4. Jadi ada runner ni, ada. Jadi ni mungkin banyak info yang ingin dikongsikan dan juga pengisian yang istimewa dari daerah Tutong. Kami serahkan kepada Ernie. Silakan Ernie. Baik, terima kasih Atul dan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan selamat berhujung minggu buat audio penonton yang mengikuti lintas langsung dari daerah Tutong hari ini ya. Baik, kita akan kongsikan satu bahan visual bersama rakan saya Majdi Dr. Haji Serbini. Sebelum itu saya maklumkan dulu audio. Hari ini 14 November 2021 akan diadakan pembersihan masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Jadi bagi daerah Tutong, antara masjid yang diadakan kempen kebersihan ini ialah Masjid Kampung Sinaut, Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Mukim Kiudang, Masjid Kampung Penapar, Masjid Kampung Bang Dalam, Masjid Kampung Menengah, Masjid Kampung Birau, Masjid Kampung Telisai, Masjid Kampung Bukit dan Balai Ibadat Hajah Aminah Kampung Long Mayan Tutong yang akan bermula pada jam 8.30 pagi ini ya. Baik, itulah antara kegiatan yang berlangsung pada hari ini dan seterusnya kita saksikan dulu pengisian bahan visual yang kami sediakan. Fenomena yang agak ketara dalam aspek perubatan di kalangan masyarakat Melayu Brunei hari ini ialah berubat kampung. Meskipun kemajuan saintifik dalam perubatan moden kian berkembang maju, namun ada juga sesetengah masyarakat Melayu yang masih lagi mengamalkan rawatan dan perubatan menerusi sistem perubatan tradisional sebagai alternatif kepada penyembuhan penyakit atau sebagai amalan kesihatan di samping penggunaan ubat-ubatan moden. Seperti minggu sebelumnya, Tuan Haji Sisanayan sekali lagi membawa saya mencari herba-herba kampung di sekitar kawasan Taman Tanjung Bukit Mambangan. Menerusi pertemuan kita kali ini, beberapa tanaman herba akan kita kenali dan ketahui akan manfaat dan kegunaannya. Terlebih dahulu, beliau membawa saya mencari dan mengenali akar badi. Untuk mengenali akar badi ini, salah satu daripadanya ialah kita ni melihat daripada batangnya ni. Batangnya ni kalau kita ni melihat ianya pipih ataupun nipis ya. Salah satu daripadanya yang di sebelah kiri dan kanan ada tumbuh kulit yang berbeza daripada kulit yang tengah-tengah. Kalau tengah-tengah warnanya hijau. Dan yang keduanya kita ni melihat ialah ianya akan memanjat pokok yang besar. Jadi yang digunakan mana satu ni? Yang digunakan salah satu daripadanya ialah daripada batangnya ni, dan juga boleh kita ni gunakan pada ranting-rantingnya ni dan juga daunnya yang kita ni gunakan. Baik, jadinya akan diambil batangnya ni diambil, lepas itu kita ni belum boleh kita ni ambil yang di sebelah dahan-dahannya ni, termasuk daun-daunnya ni. Yang ni kita ni bakar ataupun kita ni tunuk. Kita ni tunuk biar dia menjadi arang. Lepas itu kalau sudah menjadi arang, kita ni tutup-tutup. Kita ni campur dengan minyak kelapa ataupun minyak kelapa yang bersupak. Jadinya itu kadang kita ni urutkan kepada parut kanak-kanak yang mengidap penyakit kembung parut. Cuma itu juga kalau macam orang yang penyakitnya kami penyakit paleh. Kalau matanya yang menghijau ataupun kalau periak tainya hijau, sama juga tu. Seterusnya kami mencari bilaran.
Ia sejenis tumbuhan akar yang tumbuh liar dan menjalar serta biasanya melingkar di pohon-pohon kayu atau tumbuhan lainnya. Untuk mengenalinya adalah daripada batangnya yang berwarna hijau kecoklatan, dan yang diperlukan untuk perubatan pula adalah getahnya yang terdapat di dalam batang ataupun pucuk bilaran. Getahnya berguna untuk meredakan sengatan daripada serangga-serangga seperti lebah, lipan dan sebagainya, dan hanya perlu disapukan sahaja kepada tempat yang disengat. Berikutnya pula adalah kunyit hantu atau kunyit hutan. Lazimnya ia akan tumbuh di atas kayu pokok atau di kayu-kayu pokok yang hampir mati. Yang digunakan sebagai herba adalah akarnya yang masih muda. Akar tersebut perlu direndam atau direbus terlebih dahulu sebelum diminum air rebusannya. Manfaatnya adalah untuk mereka yang mengalami batuk-batuk dan juga untuk memecahkan batu karang. Tetapi bagi yang mengalami eksema ataupun gatal-gatal pada kulit, akar tersebut perlu dipipis atau ditutup, kemudian ditampalkan atau disapukan pada kulit yang gatal. Seterusnya adalah langir. Ia sejenis tumbuhan herba yang menjalar dan melingkar. Untuk mengenalinya mudah saja, iaitu daripada daunnya yang mempunyai ukuran lebih kurang 2 ke 3 inci dan di belakangnya terdapat jalur yang berwarna merah atau ungu. Namun yang biasanya digunakan adalah kulit daripada pisahan batangnya yang ditutup-tutup. Kulitnya mudah terpisah dan kebiasaannya digunakan untuk mandian bagi mereka yang akan berkahwin ataupun lebih sinonim disebut sebagai mandi belangir. Tetapi boleh juga digunakan untuk mandian biasa. Manfaatnya adalah untuk mengharumkan badan dan untuk membersihkan diri daripada daki-daki ataupun sel-sel kulit mati, selain untuk mencerahkan roma-roma di tubuh badan serta memulihkan masalah kelemumur. Ini pula pohon mengkudu. Hampir keseluruhannya bermanfaat untuk digunakan bagi tujuan perubatan tradisional. Ia mempunyai buah yang kasar dan berbiji-biji atau berbintil-bintil, manakala daunnya terasa halus dan lembut bila disentuh, dan akarnya pula berwarna kuning. Buahnya dapat dimakan ataupun dibuatkan jus untuk diminum. Pucuknya yang sederhana muda dan akarnya pula perlu direbus terlebih dahulu sebelum diminum, dan pucuknya yang masih muda boleh dijadikan sebagai ulam. Kegunaannya adalah untuk orang yang menghidapi tekanan darah tinggi, kencing manis dan kolesterol. Kemudiannya kami mencari pendingin. Ia mempunyai daun yang beragi-ragi dan halus serta tumbuh secara berkumpulan dalam kelompoknya. Daunnya berguna untuk mengubati demam panas, sakit kepala dan migrain, iaitu dengan ditutup daunnya sehingga separuh lumat dan mengeluarkan air, kemudian diletak atau ditampal pada dahi sehingga kering. Pendingin mempunyai sifat yang sejuk yang mampu menurunkan panas badan. Simpur bini ini yang digunakan salah satu daripadanya itu ambil daripada pucuknya ni. Yang ada pucuknya ni dipatah. Ada yang ada di dalam. Ya, ni dah. Okay, yang di dalam ni, ya ada airnya, ada landir-landirnya ni. Baik, kita ni gunakan sama juga kalau untuk memantan luka. Ini ambilnya, kan? Ya ada airnya tu kita ni palit-palitkan di sana. Dan selain daripada itu bunganya ni digunakan juga dan digunakan inilah untuk mengubati ataupun membaiki kalau sekiranya ada orang cacar, ya ada bintik-bintik ataupun yang berkuris-kuris atau yang sudah baik, itu kita ni tampalkan ya macam ni kan, tampalkan di sini. Kita tampalkan. Kita ni tunggu biar sampai kering. Jangan dibuang. Biar macam itu. Bagi simpur laki pula, yang digunakan adalah isi kikisan kulit kayunya yang muda atau disebut nanggilot. Nanggilot mempunyai air yang sedikit dan kegunaannya sama seperti simpur bini, iaitu untuk memantan atau menampal luka-luka kecil. Akhir sekali adalah tawar-tawar. Daunnya mempunyai bulu-bulu halus seperti kain beludu apabila disentuh dan hujung pohonnya pula tumbuh melingkar seperti bentuk spiral. Tumbuhan ini kebanyakannya digunakan kepada kanak-kanak dan yang diambil adalah akarnya yang hanya perlu direndam tanpa direbus.
Air rendaman tersebut sesuai untuk mandian kanak-kanak yang kurang sihat atau mengalami demam. Baik Tuan Haji, jadi kalau kita sendiri macam mana? Adakah kita memang mengamalkan penggunaan herba ni atau bagaimana? Ya, memang ada digunakan yang terutama sekali kepada yang penyakit-penyakit yang ringan, seperti teknik menggunakan langir. Langir itu selalunya digunakan untuk mandi, dan juga ada di antaranya yang lain macam untuk mengobati kanak-kanak, itu akar badi, itu yang selalu digunakanlah. Sebenarnya ubat-ubatan di kampung ini sebenarnya dipelajari ataupun diperolehi daripada orang-orang tua-tua kita ni dulu. Macam mana orang tua-tua kita ni dulu kebanyakannya menggunakan jenis-jenis herba yang sedia ada di dalam hutan ataupun yang tumbuh macam itu saja. Dan kalau kita ni lihat juga tanaman-tanaman herba ni, kalau dulunya mungkin kita ni faham sukar untuk pergi ke hospital. Jadi memang banyaknya penggunaan tanaman-tanaman herba untuk orang survival. Lurus. Ya, lurus. Ubat-ubatan yang ubat kampungan ini sebenarnya memanglah sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang tani dulu memang mendadak mendapat hospital yang berdekatan. Jadinya untuk mendapatkan ubat-ubatan ini terpaksalah menggunakan jenis-jenis herba-herba yang berada di kawasan masing-masing. Terutama sekali kalau misalnya orang penyakit-penyakit yang ringan-ringan lah, macam yang sakit mengajut, macam yang sakit parut, sakit kepala, paning-paning dan sebagainya tu. Jadi awal kita pun sudah melihat antara beberapa tanaman herba yang ada di sekitar kawasan Taman Tanjung Bukit Mambangan ini, dan mudah-mudahan bahan rakaman ini juga, bahan glosari tanaman herba ini juga dapat memberi manfaat dan juga ilmu pengetahuan lah, terutama kepada mereka yang saksikan bahan ini, insya-Allah. Jadi awal sampai di sini saja, sekian, jumpa lagi. Itulah Auda, kita ni dapat mengenali lagi kenali herba kampung di bahagian kedua. Kalau kemarin kita ni berkongsi bahagian pertama, banyak sebetulnya herba-herba kampung yang tumbuh liar di hutan yang yang digunakan oleh orang tua lagi dahulu. Dan tempat tinjauan rakan saya Majdi tadi ialah di Taman Tanjung Bukit Mambangan, Lamunin. Jadi alhamdulillah satu pengetahuan yang barulah kita ni dapat mendengar dan mengenali akan nama-nama dan juga jenis tumbuh-tumbuhan liar yang dijadikan sebagai obat terutama sekali orang-orang lagi dahulu. Baik, semoga bermanfaat bahan visual berkenaan, dan seterusnya Auda, sebelum kita berpisah, satu lagi maklumat ingin saya sampaikan mengenai perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak. Jadi bagi daerah Tutong diadakan di Pusat Kesihatan Lamunin pada 15, 17 dan 18 November 2021 akan diadakan perkhidmatan secara walk-in bagi yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19 dan yang dijadualkan untuk suntikan vaksin dos kedua. Ianya diadakan di Pusat Kesihatan Lamunin bermula pada jam 9 pagi hingga jam 2.30 petang, iaitu pada 15, 17 dan 18 November 2021. Jadi harap maklum bagi bis kita yang berkenaan, terutama sekali bagi yang belum mendapatkan vaksin dos pertama dan juga mereka yang dijadualkan untuk mendapatkan dos kedua. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan hari ini. Kita akan bersama lagi esok pagi dengan pengisian bahan visual yang lainnya. Baik, seterusnya saya akan serahkan semula bersama Atul dan Dini. Silakan.